بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita sama-sama dapat bersiaran, dapat bersama dalam sesi ulang kaji My Quran Time, baca faham amal. Dan kali ini kalau kita dah melihat kepada perbincangan semalam bahawa kita akan mula mengulang kaji daripada juz yang pertama sehingga juz yang ke-10, setiap hari setengah juzuk, 10 muka surat sekitar itu yang kita akan sama-sama ulang kaji untuk memastikan apa 10 juzuk yang telah kita dalami selama beberapa bulan ini dapat kita fahami, dapat kita ulang kaji dan juga dapat menyiapkan diri kita menuju Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazal. Alhamdulillah Ustaz ya. Seronok kita Ustaz ya. Rasa bahagialah Ustaz. Masya-Allah. Sebab dah habis 10 juzuk kita belajar. Betul. Tapi Allah beri kesempatan lagi nak ulang kaji pula. Ulang kaji. Ustaz. Ulang kaji kembali. Dan lebih istimewa dan menarik lagi Ustaz, persediaan untuk bertemu Ramadan Al-Mubarak. Oh subhanallah. Ya, syukur jadi pada Allah. kalau kita harapkan dengan kita dah belajar setahun, Yes, ya, kemudian bersama dengan tuan-tuan kita dapat ulang kaji sebelum Ramadan, masuk Ramadan Ustaz ya. Betul Ustaz. Dengan imam di masjid, harapnya kita cuba fahami sedikit demi sedikit. Bila solat tarawih ataupun solat tahajud pada waktu malam, ya, kalau ada Quran yang besar tu bagi yang tak hafaz Quran, harapnya dapat sedikit demi sedikit kita baca, ya, dan kita mengucapkan syukur sangat kepada Allah SWT bila kita dapat menghayati bait-bait kalimah daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah pun kita pelajari, dan moga-moga Allah terima amal kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang lepas dan tahun-tahun yang akan datang Ustaz ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan melihat 10 halaman ya. Pada bahagian pertama kita akan lihat halaman 1 hingga 5 mana yang kita sempat Ustaz ya, dan pada sesi yang kedua nanti selepas rehat kita akan bersama dengan rakan-rakan kita Ustaz. Subhanallah ya. Menarik, kita memang tak sabar ya nak mendengar tadabbur ya. Ada episod yang kita akan dengar bacaan. Subhanallah. Bacaan ya. Kalau mereka kata saya nak baca ni Ustaz ya, nak disemak oleh Ustaz Tarmizi, Ustaz Tarmizi, ahlan wa sahlan ya. Jadi tuan-tuan mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana nak masuk tu kan. Nanti kita beritahulah maklumatnya di Sahabah Al-Quran. Di Facebook, grup di Facebook, tuan-tuan boleh cari maklumat tersebut, dan kita ada buat saringanlah juga ya untuk memastikan tuan-tuan bersedia ya bersama kita dalam mengulang kaji sebanyak 10 juzuk ini. Jadi mari hari ini kita nak melihat kepada surah pertama, kita sudah baca Ustaz ya. Sebagai pengenalan tentang Ummul Quran yang kita difahamkan paling kurang ada 3 komponen, iaitu yang pertama Allah memperkenalkan tentang Allah, tentang akidah pada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kemudian pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menerangkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hamba, dan pada ayat yang ke-6 dan ke-7 itu adalah berkaitan dengan jalan yang lurus ya, jalan hidup kita, lifestyle kita ini. Tiga-tiga perkara ini akan diterangkan sepanjang Al-Quran dalam surah Al-Baqarah sehinggalah surah An-Nas. Jadi untuk
kita yang memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terus membalas pada surah Al-Baqarah pada halaman yang kedua, Ustaz ya. Halaman yang kedua ini kita nak baca ayat 1 hingga ayat 5 lah. Yang ini kita baca komplit. Tapi lepas tu nanti kita akan ambil ayat pilihan bagi setiap halaman untuk kita menyimak apakah beberapa intipati yang boleh kita kutip ya. Jadi harapnya nanti kalau katakan Ustaz ya, kita bertemu dengan rakan-rakan sahabat yang bersama My Quran Time, kita tanya halaman 3 apakah poin dia, dah dapat dah. Jadi kali ini kita bersama dulu, kita berdua. Tapi kali selepas rehat nanti bersama dengan rakan-rakan kita. Baik, kita mulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dalam halaman yang kedua. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah saya kasihi dan saya hormati sekalian. Saat ini kita rasa macam subhanallah, saya pun tak erti nak gambarkan perasaan tu. Kenapa? Kerana pertama, rasa macam seolah-olah permulaan hari itu. Kita bermula juzuk yang pertama ini. Betul. Pertama. Kemudian kita rasa pula seperti hari itu pernahlah kita dah ulang kaji untuk minggu itu 5 muka surat. 5 muka surat. Allahu akbar. Dan malam ini Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan lagi saat ini Ustaz ya. Saat ini ialah kadang-kadang ada yang tengok waktu tengah hari, betul, ada yang tengok malam, ada yang tengok subuh, petang dan sebagainya. Jadi saat ini kita berpeluang lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mengulang kaji 10 halaman. Maksudnya kita dihidupkan, kita disegarkan, kita diingatkan kembali ingatan demi ingatan dengan Al-Quranul Karim, bacaannya, pemahamannya, tadabburnya. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan yang paling mustahak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk dengan daya upaya kita sedikit sebanyak kita berusaha menepati ataupun mengikuti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak baca dulu Ustaz ya. 5 ayat yang pertama ni surah Al-Baqarah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, baik yang berada di rumah, baik yang mengikuti di Facebook, baik juga sahabat-sahabat kita yang sedang bersiaran bersama saat ini. Betul. Nanti kita tengok nanti wajah-wajah mereka selepas rehat saya. Kita tak sabar dah ni nak bersama dengan mereka. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum baca 1 hingga 5 ni, kita nak ucap jutaan terima kasihlah kerana tuan-tuan dan puan-puan senantiasa doakan kami. Allah, doakan Ustaz Fazrul, doakan saya Ustaz Til, doakan penerbit, kru-kru kita, abang-abang kameraman ni yang berada depan kita sekarang ini, FM-nya, nak semua sekali yang terlibat, sihat, yang dekat diberkati. kontinya. Subhanallah. Doa tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala perkenan sihat lagi kami dapat meneruskan lagi perkongsian kita bersama kalamullah Al-Quran ini. Alhamdulillah. Amin. Baik. Jadi mari ayuh kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 menceritakan tentang sifat hati yang hidup yang berinteraksi dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itulah yang dibawakan apabila kita melihat kepada permintaan kita ihdinas siratal mustaqim pada ayat yang ke-6, maka di dalam ayat yang pertama ataupun yang kedua ini Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita mohon pada Allah hidayah, jalan yang lurus. Maka Allah menyatakan pada ayat yang kedua, inilah kitab tidak ada keraguan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tapi sebelum itu dihadirkan dengan alif lam mim. Apakah maksud alif lam mim? Bahawa saya tak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Itu adalah sikap yang penting apabila kita ingin memohon hidayah daripada Allah. Dengan itu, dengan kita belajar Al-Quran, kita baca kitab ini, ia mendatangkan hidayah demi hidayah, pencerahan demi pencerahan kepada orang-orang yang ingin menjaga dirinya daripada segala masalah, ya, dengan bantuan daripada Allah. Itu namanya muttaqin. Dan sifat-sifatnya dinyatakan pada ayat 3, ayat 4, iaitu yang pertama percaya pada perkara ghaib, mendirikan solat dan juga infak. Selain daripada itu, beriman kepada kitab-kitab terdahulu, sekarang, dan yakin pada hari akhirat. Ini adalah confirmation, ini adalah penegasan, pengesahan daripada Allah. Siapa yang buat perkara ini pasti berada di atas jalan hidayah. Allah memimpin dan Allah kata pasti berjaya. Ini yang dihadirkan pada 5 ayat dan diikuti dengan ayat 6 dan 7 menceritakan pada halaman yang ketiga hati orang-orang yang mati, dan diikuti dengan ayat yang ke-8, 9, 10 hingga ayat yang ke-20 itu bercerita tentang hati yang sakit. Mari kita tengok kepada ayat 10 daripada halaman ketiga. Allah menegaskan hati sakit ini adalah satu perkara yang berlaku kerana apa? Kerana mendustakan. Jangan main-main dengan pendustaan, bercakap dusta, bercakap tipu, ataupun ada di hati kata betul, ya, tetapi kita mendustakan di mulut ataupun menafikan hakikat tentang kebenaran. Allah kata bahawa hati yang begitu adalah hati yang berpenyakit. Kita baca pada ayat yang ke-10 bersama Ustaz Tarmizi. Ingat lagu Ustaz itu kita bernyanyi masa perkongsian di juzuk pertama. Betul. Kan, jagalah hati jangan kau kotori. Masya-Allah, ingat lagi Ustaz, ya. Masya. Subhanallah Ustaz. Ya, Allahu ya. akbar. Jadi dan kita pun selalu baca doa Ustaz, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Yang maksudnya pentingnya kita menjaga hati kita, dan inilah yang kita takut kalau ialah kita apa namanya Ustaz, sakit hati kita yang kita nampak ni, contohnya ada barah ke dan sebagainya. Betul. Kita boleh ikhtiar kan, walau macam mana pun kita akan ikhtiar. Tapi yang kita takut inilah kalau sakit hati ini Hati ini yang kita risaukan Ustaz. Inilah dia punya bengkelnya. Betul, tempat Ustaz. Nak baiki hati. Allah bagi juz pertama, 2, 3, 4. Kalau tengok juz 10 Ustaz, yang baru ni, subhanallah, orang munafik tu faham Allah bagi, dan harapnya kita jangan cari orang lain. Kita tengok dalam diri kita sendiri. Mari kita tengok bersama ayat 10. Ayat yang ke-10, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih kerana berdusta. Jadi
maksudnya ustaz ya, sebenarnya kerana mereka berdusta itu yang menyebabkan Allah tambah lagi penyakit ya. Kalau ayat yang sebelumnya itu ayat ke-9, mereka bermain-main dengan Allah ya. Kalau kita mereka cakap bahawa kami ini beriman, tapi sebenarnya wama hum bimumin, hati mereka itu Allah kata tidak beriman. Dan pembongkaran tentang sifat munafik ini sepanjang juz 10 ini, 10 juzuk yang kita dah belajar, kita dah nampak bagi yang dah mengikuti Quran Time sepanjang 10 juzuk ini, betapa Allah ini bagi dekat surah Al-Baqarah, bagi pada surah Ali Imran, bagi pada surah An-Nisa, bagi pada surah-surah seterusnya, agar apa? Jangan kita rasa selamat daripada penyakit hati ini. Ya, dan ini panjang sampailah kepada ayat yang ke-20. Jadi maksudnya ada hati yang hidup pada 1 hingga 5, hati yang mati pada ayat 6 7, ayat 8 hingga 20 ini banyak bercerita tentang hati yang sakit, hati yang ataupun semua manusia. Semua manusia itu Allah panggil, Allah seru pada ayat 21 pula pada halaman yang keempat. Ustaznya cepat kita ni ya. Top begitu saja. Masya-Allah. Ya, peringkat awal lah ustaz ya. Nanti kan kita perlahan-lahan sikit. Pasal kita nak dengar nanti pada sesi lepas rehat nanti dengan kawan-kawan kita. Yang itu kita pergi ayat pilihan mereka, apa yang mereka belajar daripada halaman tersebut ya. Jadi mari kita sama-sama lihat ayat 21 daripada halaman nombor 4. Baik. Kita berpindah ke ayat 21 Ustaz ya. Ayat 21 halaman yang keempat, subhanallah. Jom kita baca sama-sama ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ayat 21 surah Al-Baqarah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini seruan kepada siapa? Bukan kepada orang munafik ataupun orang yang kafir, bukan juga kepada orang beriman, tapi kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia Allah menyeru, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, beribadahlah, menghambakan dirilah kepada siapa? Tuhan. Tuhan yang mana satu? Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Pasal kadang-kadang orang manusia ni ustaz ni, ada yang kata baru ni saya ada tengok orang dekat India. Dia sembah pasal dia kagum sangat pada Donald Trump yang baru jatuh baru ni. Dia buat patung Trump dan dia menyembah kepada patung tersebut. Dia nangis ustaz. Pasal bila Donald Trump jatuh kalah pada baru ni. Dia sampai bertahap begitu sekali manusia ni sanggup untuk menyembah. Dia rasa orang tu hebat, kagum, maka dia angkat sebagai Tuhan, padahal Allah beritahu jelas-jelas, sembahlah kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Yang itu memang satu je. Tapi kalau Tuhan yang lain-lain yang katanya Trump lah, Mahatma Gandhi lah, macam-macam kan, yang itu memang ialah manusia. Betul. Kan dia bila dia tidak dapat hidayah daripada Allah SWT, maka dia akan jadi tidak tentu arah. Dan di sini Allah kata la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa ya, kerana apabila seorang manusia dia beribadah, buat amal ibadah, maka insya-Allah dia menjadi orang yang bertakwa. Tak semua orang yang beribadah dapat capai takwa. Betul. Tetapi kalau tak beribadah, confirm tak bertakwa. Ustaz ya. Dan takwa kita dah bincangkan pada halaman yang kedua tadi. Betul. Iaitu muttaqin. Hudalil muttaqin ni adalah orang-orang yang menjaga hak-hak Allah, mencegah daripada perkara yang haram, dan juga dia nak beritahu pada Allah, ya Allah tolong jaga daripada masalah datang kepada aku. Kalau datang pun aku dapat handle, dapat uruskan, kerana at-taqwa itu ada kaitan sedikit dengan perkataan wiqayah, iaitu kita menghindari maksudnya. Jadi ini adalah apa yang disampaikan pada ayat ini, dan disambung sedikit ayat 22 itu, Tuhan yang menjadikan di atas muka bumi ini hamparan, menjadikan bumi ini sebagai hamparan, dan langit itu sebagai atap ya, sebagai atap, sebagai binaan. Wa anzala minas sama, ya, Allah menurunkan daripada langit itu air, keluar samarati rizqan lakum. Ini semuanya akan jadi rezeki
ya kepada kamu. Jadi jangan adakan seteru ataupun sekutu-sekutu kepada Allah padahal kamu tahu. Tahu dah memang hujan tak ada siapa yang boleh kontrol ustaz ya. Nah, buat pembenihan awan juta-juta habis. Nak cakap ada apa bumi ini jadi stabil, tak ada siapa yang boleh kawal, tak ada Tuhan bumi pun kan. Tuhan bumi tu Tuhan langit semualah ya, Allah SWT. Jadi ada yang sanggup kalau kat laut tu dia bagi semah yang dia hidangan tu kan, pasal nak bagi Tuhan laut ini tenteram kan. Sebenarnya perkara-perkara itu dia tahu juga kan bahawa sebenarnya hanya satu saja Tuhan yang berkuasa. Tetapi manusia ni bila tidak diberi hidayah maka dia akan jadi ragu ya. Dan kalau ragu itu bila dah dapat Quran pada ayat yang ke-23 itu Allah kata, Allah cabar, jika kamu ragu mimman nazzalna ala abdina, apa yang telah diberikan kepada hamba-Ku, datangkan satu surah yang sama dengan dia. Tak mudah ustaz ya. Ada daripada pada zaman Nabi itu Musailamah al-Kazzab kan, dia buat satu surah, namanya apa ustaz? Surah Al-Fil. Al-Fil satu ya. Dia nak tiru macam Al-Fil kita yang tu. Satu lagi Tafadi'. Yang itu kata. Dan kita ada surah Al-Fil. Dia bila cakap tentang wama adraka kama fil kan, dia punya perkataan. Tapi sebenarnya konteks dalam al-Quran bila Allah cakap wama adraka mal hutamah ke ataupun inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, soalan itu adalah untuk perkara yang besar. Subhanallah. Takkanlah kalau kata pun nak tanya wama adra, apa yang kamu faham tentang kata kan. Itu budak darjah 1 pun. Jadi mindset Musailamah itu dia hebat sebenarnya dari segi syair, tetapi bila nak mencabar kepada ayat Allah gagal big time. Ya. Jadi ini yang kita belajar daripada ayat keempat ini. Pasal apa? Pasal sebenarnya Quran ini adalah hidayah untuk semua. Itu mesej penting. Dan kalau kita lihat sambungan lagi pada halaman yang kelima ini, Allah sampai tak segan nak membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk. Kita baca daripada ayat 26. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca seterusnya ayat yang ke-26 di halaman yang kelima insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 26 itu Allah menceritakan tentang satu perumpamaan berkaitan dengan nyamuk. Apakah isinya? Insya-Allah kita ulang kaji balik semula. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan yang beriman. Ustaz Fas tak sambung. Akan datang. Akan datang lah insya-Allah. Dapatkan original Dapatkan original masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kita terus bersambung dan kita terus bersua
bertemu kita. Walaupun Ustaz Fazil kita barangkali tak pernah bersua, bersemuka dengan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tapi kita cukup-cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan sehinggalah ke hari ini kita bersama dengan kalamullah yakni Al-Quran. Harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berkati kita saat ini dan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan bulan yang kita nanti-nantikan, saat yang kita nanti-nantikan, Ramadan al-Mubarak, tidak lama lagi Safaz. Masya-Allah. Ya, jadi alhamdulillah kita hari ini ada 6 orang rakan kita yang berada di online. Betul, yang akan mengulang kaji. Kita tadi pada muka surat 5 dan kita akan bergerak harapnya sampai kepada muka surat 10 dan kita akan lihat sedikit dan tadi Ustaz pun dah baca daripada ayat yang ke-26 ya. Kita bersama dengan Coach Jamil di online ya untuk sama-sama kita melihat kepada apakah tadabbur pelajaran daripada ayat 26 ya, salah satu daripada ayat pada halaman nombor 5. Jadi mari kita dengarkan daripada Coach Jamil di online. Assalamualaikum Coach Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, teruskan apakah tadabbur pada ayat 26? Ayat 26 Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dengan innallah, sesungguhnya Allah. Jadi kita dah boleh dapat bila dimulakan dengan innallah, sesungguhnya Allah. Ini perkara yang confirm, ini perkara yang pasti. Apa yang pastinya Allah Taala nak beritahu, Allah Taala tak malu nak menggunakan perbandingan yang kecil. Nyamuk tu kecil je. Sebab ada orang bila nak buat perbandingan dia hanya nak buat perbandingan yang gah-gah sahaja. Tetapi Allah Ta'ala datangkan perbandingan bukan tentang kecilnya ataupun besarnya serangga atau perbandingan yang nak diguna pakai, tetapi pelajaran yang nak disampaikan daripada perbandingan itu, perumpamaan itu. Di sini diceritakan tentang nyamuk. Okay? Nyamuk yang mana bagi untuk orang-orang yang beriman, yang percaya dengan perkataan daripada Allah, kalamullah, Allah buat perbandingan ini, orang yang beriman dia akan percaya. Orang yang tak beriman dia akan buat tak reti je. Dia buat dono je kan. Dia itu tak kisah salah besar. satu daripada pelajaran ya Coach Jamil, iaitu bagi orang yang beriman akan ambil pelajaran walaupun kecil nyamuk ya, tetapi kalau orang yang tak beriman ni dia kata apa ke bendanya ni kan. Okey, jadi terima kasih ucapkan pada Coach Jamil. Ini pelajaran yang kita ambil daripada halaman 5 dan kita nak bergerak kepada halaman nombor 6 tuan-tuan ya, di mana kali ini kita dibekalkan diingatkan tentang peristiwa tentang Nabi Adam diciptakan ataupun dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini dan diajarkan beberapa perkara, dan sudah tentunya ada doa ataupun respon daripada malaikat bila diminta untuk membalas ataupun memberitahu nama-nama dalam ayat yang ke-32. Ya. Doa ini yang selalu kita bacakan pada setiap kali kita main Quran Time Ustaz ya. Jom kita baca ayat 32 sebelum kita mendengar tadabbur daripada Puan Azrina nanti insya-Allah ya. Ayat 32, silakan Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah Faz, terima kasih Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran dan juga sahabat-sahabat kita yang berada bersama pada saat ini. Menarik ada kelainan ulang kaji kita kali ini lain Ustaz. Masya-Allah. Kita bersama 6 sahabat-sahabat kita sekarang ni dan insya-Allah pada mungkin nanti sahabat-sahabat kita akan bersilih ganti. Betul. Bersiaran dan sama-sama ulang kaji sekarang kita berkongsi insya-Allah Baik, kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-32 saja. Ya betul. Okey, baik. Jom sama-sama kita baca ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Sadaqallahul Azim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tiada yang kami ketahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita dengarkan tadabbur daripada Puan Azrina online. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
daripada ayat 32 ni Ustaz, dengan terang dan nyata bahawa menyatakan bahawa Allah itu maha suci dan tiada apa yang adanya pada hamba-hambanya, kerana sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Azrina, ya, iaitu Maha Suci Allah, ya, Maha Suci Allah. Allah tidak ada kekurangan, Ustaz, ya. Jadi dengan tidak ada kekurangan ini, Allah mengajarkan kepada kita pelbagai ilmu, ya, yang ada kurangnya kita lah. Kita yang banyak kurang, dan kita kena belajar dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita lihat awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim itu, kita tak tahu, kita tak sabar, ya, pasal banyak tak tahu, tak sabar, apa, tak penyayang, tak, ya, tetapi kalau kita belajar daripada Allah yang Maha Suci, yang sempurna, maka insya-Allah Allah bekalkan kepada kita macam-macam bekalan sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Jadi ini yang berlaku, dan kemudian diceritakan dalam halaman 6 ini tentang ujian yang melanda kepada iblis, kena uji, malaikat kena uji, Nabi Adam kena uji, Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Nabi Adam tak berjaya, iblis tak berapa berjaya, ya, malaikat berjaya, tetapi beza di antara Adam dan iblis ini ialah Nabi Adam ini bila dah gagal dia bertaubat. Ya, itu yang kita nak lihat pada ayat ataupun halaman nombor 7 itu, pada ayat yang ke-38, ya, di mana kita nak baca dulu ayat 38 dan kita akan dengar tadabbur daripada Ustaz Hafiz sebentar nanti. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Hafiz, ana baca dulu, ente tadabbur selepas ini, insya-Allah. Ustaz Hafiz, insya-Allah, ya. Baik, jadi ayat yang ke-38, tuan-tuan dan puan-puan, di halaman yang ke-7, insya-Allah mari kita baca sama-sama, insya-Allah. Kita cuba tarannum sikah, ya. Jom kita baca sama-sama, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Kami berfirman, turunlah kamu semua daripada syurga, kemudian jika datang kepadamu petunjukku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, nescaya tiada ketakutan dan duka cita ke atas mereka. Kita dengarkan tadabbur daripada Ustaz Hafiz di online. Setiap orang ada perasaan takut, ada perasaan bimbang. Nescaya kalau kita merhatikan ayat ini, perasaan takut dan bimbang itu Allah dah bagi jaminan di sini, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka pelajaran untuk diri saya, tazakur yang amat mendalam adalah, kalau saya nak pastikan hidup saya jauh daripada kebimbangan dan juga ketakutan, maka berpandukanlah sepanjang hidup ini dengan panduan yang telah dibawa oleh para rasul, dan hari ini saya bergantung sungguh-sungguh kepada panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Hafiz, ya, hidayah Ustaz, ya. Al-Quran yang kita baca dalam My Quran Time sudah pun hampir setahun ini, kita bercakap tentang panduan ini bukan sekadar panduan biasa-biasa, tetapi panduan kepada Nabi Adam yang berada ataupun yang telah turun ke bumi untuk pastikan selamat, tidak ada bimbang dan tidak ada sedih ini, sebagaimana yang Ustaz Hafiz nyatakan tadi itu. Pegang betul-betul, ya, itulah yang disuruh oleh Allah, dan ini sebahagian daripada isi daripada halaman yang ke-7. Kita bergerak kepada halaman ke-8, apakah isinya, ya. Kalau sebenarnya sebelum itu pada halaman ke-7 itu bila bermula sahaja kepada ayat 40
ya. Ayat 40 sahaja bermulalah kisah. Tadi ada kisah Nabi Adam dan iblis dan juga malaikat. Kemudian apakah umat manusia yang sebenarnya diberikan betul-betul wahyu, ya. Salah satunya adalah Bani Israel. Pada ayat 40 terus banyak sekitar 17 halaman Ustaz, ya. Cerita pasal mereka. Betul. Je. Jadi kalau kita lihat pada halaman ke-8 itu, salah satu daripadanya ialah bagaimana Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat Allah selamatkan mereka, pada ayat yang ke-49. Jom kita baca Ustaz. Baik, Ayat 49. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita berpindah ke halaman yang ke-8. Bacaan kita sekarang ni ialah ayat yang ke-49. Nanti Encik Azmi nanti dia akan tadaburkan, kongsi bersama nanti insya-Allah. Saya baca dulu Encik Azmi, lepas ni subhanallah, silakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu daripada Firaun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan azab siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Itulah ujian yang besar dari Tuhanmu. Tadabbur daripada Encik Azmi di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, daripada ayat 49 tu kita tengok Allah bagi nikmat, antara nikmat yang banyak pada Bani Israel, ya. Secara live, bukan live streaming. Orang Israel, Bani Israel dapat live terus depan mata. Contohnya nikmat menyelamatkan mereka dari penjajahan Fir'aun, daripada kezaliman. Nikmat yang menyelamatkan mereka waktu menyeberang laut, melihat tenggelamnya Fir'aun. Semuanya live. Maksudnya nak mengingatkan saya sendiri dan semua. Maksudnya Allah bagi peringatan COVID yang 19 ni pun maksudnya hebat. Peringatan Allah tu live, bukan live streaming. Live terus depan mata. Maksudnya kita kena beringatlah apa yang Allah bagi pada nikmat Bani Israel. Kita pun kena juga sekarang ni, maksudnya jagalah nikmat Allah. Jangan kufur nikmat pada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Encik Azmi, ya, berkongsi tadabbur masya-Allah, ya. Bila melihat pada id di dalam al-Quran Ustaz, ya, pada tuan-tuan yang berada di rumah, iaitu Allah suruh kita flashback balik, ya, nikmat-nikmat yang besar, dan itu Bani Israel juga dapat kepada kita agar terus kita hargai Allah dalam kehidupan. Dan ini antara pelajaran pada ayat 8 ini, pasal mereka ni buat perangai Ustaz, ya. Kalau kita tengok pada halaman yang ke-9 itu, bila mereka ini kita lihat pada ayat yang ke-58, di mana ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat pelbagai makanan yang ada di sana sepuas-puasnya, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami daripada dosa. Waqulu hittah, ya, naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Tetapi apa yang mereka buat, mereka tukar Ustaz. Mereka tukar, dia hittah tu dia gantikan dengan perkataan yang maksudnya gandum, ya. Jadi kita baca ayat 59 akan ditadabbur oleh Puan Salwa nanti. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kita nak berpindah ke ayat 59 pula di halaman yang ke-9 ini. Mari kita, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita baca sama-sama ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء
بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Ayat 59, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka daripada langit kepada orang-orang yang zalim itu kerana mereka berbuat fasik. Puan Salwa di online yang akan mentadabburkan ayat 59. Silakan. Okey. Dalam ayat ini, bagi orang-orang yang zalim menggantikan perintah yang tidak diperintah kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka. Okey, di sini Tuhan mengajar kita untuk menulis pemerintah yang tidak zalim, kerana sekiranya kita bawah pemerintah yang zalim, Allah akan memberikan balik dan malapetaka kepada kita semua. Baik, jadi terima kasih diucapkan pada Puan Salwa ya berkongsi tadi bahawa sebenarnya kalau seseorang itu dia tukar Ustaz ya. Yes, Ustaz. Dia tukar perkataan, Allah suruh buat begini, dia tukar lain. Ya. Sebenarnya itu adalah satu kezaliman ya. Kezaliman inilah sebenarnya bertimpa-timpa kerana degilnya itu sampaikan kalau katakan kena sembelih lembu pun pada ayat yang ke 67 ya bila diarahkan untuk sembelih tidak juga dapat dilaksanakan dengan baik. Malah Nabi Musa ni siap berdoa lagi, auzubillahi an akuna minal jahilin ya. Jadi Nabi Musa kena bersabar ya, tak nak jadi di kalangan orang yang jahil. Yang kita doakan dengan 10 halaman yang kita sudah pun lihat pada hari ini, kita sama-sama dapat mengambil pelajaran Ustaz ya. Kena sabar dalam berpegang kepada hidayah ini. Kadang-kadang ada orang di sekitar kita buat perangai, tapi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kuatkan semangat kita. Kita kena mengaku bahawa Allah tahu, kita ni banyak tak tahu. Ya, pasal nak sabar ni tak semudah itu. Jadi sebabnya Allah itu namanya As-Sabur, Maha Sabar. Kalau tidak dah lama dah kita ni Ustaz, memang hancur okey, disebabkan nakal dan juga banyak kerenah dalam kehidupan. Kita mohon pada Allah SWT, harapnya pada tuan-tuan pada hari ini 10 halaman kita lihat secara ringkas Ustaz ya, dapat kita flashback balik apa yang telah kita belajar. Kita doa untuk sama-sama Allah pimpin kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur ke hadrat-Mu ya Allah. Atas kurniaan-Mu dapat lagi kami mengulang kaji pengajian kami, pengajian Al-Quran yang kami sangat berbahagia dengannya ya Allah. Maka ya Allah, kurnia kesempatan, kekuatan, kesihatan buat kami untuk kami terus bersahabat dengan kalam-Mu Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita menjadi orang-orang yang sentiasa berpegang kepada Al-Quran. Inilah yang kita ingin gerakkan. Okey, lebih ramai lagi boleh bertadabbur, membaca Ustaz dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita sama-sama ya, kita ingin ukur juga kefahaman Al-Quran ini, bukan sekadar kita dengar sahaja. Dan alhamdulillah hari ini bersama dengan 5-6 orang rakan kita, dan kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam, pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan sentiasa ulang kaji Quran dan terus beramal, bersedia untuk Ramadan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.